Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita mulakan, boleh kita test mic dulu. Okey ke, clear ke, dengar ke? Saleha? Boleh dengar saya dengan clear? Boleh dengar saya dengan jelas ke? Medan dengar? Okey. Alright. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Daripada kami, Pusat Asas Sistem mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton-penonton, terutama sekali daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Panglima Bukit Gantang. Okey, yang dihormati, yang berbahagia, Encik Abdul Rauf bin Ramli selaku Pengetua Sekolah Kebangsaan SMK Panglima Bukit Gantang. Cikgu Azwan, kaunselor Sekolah SMK Panglima Bukit Gantang, guru-guru, para pensyarah serta adik-adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Panglima Bukit Gantang. So, selamat datang ke program Alma Mater. Okay, sebelum saya meneruskan sesi kita ni, pasti adik-adik tertanya-tanya, apa itu Alma Mater sebenarnya? Okay, Alma Mater ni adalah merupakan satu program di mana Pusat Asas Sistem akan membawa alumni-alumni sekolah
untuk pergi kembali ke sekolah-sekolah mereka untuk berceritakan pengalaman bagaimana mereka menjalankan kehidupan, meneruskan pengajian di pusat asas sistem. So mata tu adalah mother. Dia pergi ke mother dia balik. Okay, so hari ni bersama-sama dengan kita ada seorang sahaja panel. So kebiasaannya panel tu ada di sebelah saya. Tapi hari ni panel tu tak ada. Panel tu ada di kampung. Bersama-sama saya kita ada adik saudari Nur Soleha. So Soleha, boleh perkenalkan diri awak? Terima kasih kepada media bercerita. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Encik Malum bin Antang, Encik Rauf bin Rabi, Ibu Azman, Guru dan juga para pelajar yang setia berserta dalam sesi perkongsian yang bermanfaat hari ini. Di kesempatan ini, saya memperkenalkan diri saya. Saya Nur Soleha binti Osman, alumni SPM. Kira kuat sikit kira. Tahun SPM 2017. Juga alumni asas sistem Kuat 1 di Universiti Malaysia Terengganu dan sekarang melanjutkan pelajaran di universiti yang sama dalam bidang sarjana muda sains pengenalan dan pengurusan universiti tahun 2 seterusnya. Okey, so saudari Saleha merupakan pelajar SPM 2017 ya, SPM 2017 dan sekarang telah pun berada dalam ijazah biodiversity. Right, terima kasih adik Saleha. Boleh kita mendengar seterusnya daripada kata-kata aluan daripada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Panglima Bukit Gantang, Encik Abdul Rauf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang berbahagia Puan Nurul Syahidah binti Abu Bakar, moderator dan juga pensyarah Universiti Malaysia Terengganu. Yang dihormati Cik Nur Soleha binti Osman, bekas pelajar SMK Panglima Bukit Gantang dan juga alumni asas sistem Kuat 1, pemegang beasiswa Repsol. Yang besar Cik Azwan bin Amidin, kaunselor SMK Gantang, dan juga beberapa guru yang saya nampak di sini lah, Cik Balmatul, Cikgu Yunus, dan juga yang besar kaki tangan Universiti Malaysia Terengganu dan juga pensyarah-pensyarah, termasuk juga semua pelajar cikgu, banyak-banyak perempuan yang mengikuti online tentang pembicaraan tentang alma mater ni untuk menangkap pusat akademik STEM. Jadi kepada pelajar-pelajar itu, sebelum saya ucapkan terima kasih lah kepada Puan Nurul Syahidah dan juga Cik Nur Soleha yang dapat mengendalikan program ini yang banyak manfaatnya kepada semua pelajar SMK Panglima Gantang supaya mereka mendapat ilmu tentang bagaimana cara untuk memperoleh beasiswa Repsol dan juga bagaimana mereka nak mengikuti program-program yang terdapat di Universiti Malaysia Terengganu, terutama dalam bidang sains, teknologi, engineering dan matematik. Untuk mengetahui pelajar-pelajar cikgu bahawa apabila diminta oleh cikgu Azwan di Repsol ni, diminta cikgu adalah Repsol ni adalah yang tengok resi motor lah. Motor. Resi motor baik yang berada di sini. Motor keri kan bertanding di mana-mana di dunia. Terterap data Repsol tersebut. Rupanya Repsol tu ada sebuah syarikat minyak yang cari gali tempat di Sepanyol, di Madrid, dia punya location dia. Betul. Dan syarikat ni adalah syarikat yang besar, antara yang besar. Dia dalam 645 dia punya ranking dia dalam berdasarkan pada Forbes. Oh, cikgu dah buat research lah. Okey. Dan dia punya pekerja, staff dia ni ramai 24,506 orang staff di seluruh dunia. Kan? Dari minimum dia ataupun dia punya nilai ekonomi dia ada 49.7 bilion euro. Jadi maknanya syarikat ni adalah sebuah syarikat yang besar dan syarikat ni telah menawarkan yang cikgu dapat ilmu lah, menawarkan beasiswa kepada semua pelajar di seluruh dunia
yang memohon, dan dianggarkan kalau di Malaysia ni beasiswa dia yang ditawarkan adalah sebanyak hampir 30 ribu sehingga 41 ribu. Kalau untuk sepanjang 4 tahun ke, untuk tahun ke, saya kena pastilah nanti Tuan Pelajar akan terangkanlah kepada semua pelajar. Dan kepada semua pelajar itu, kita jangan mengharapkan beasiswa hanya daripada Jabatan Mata Awam, daripada Kementerian Pendidikan ataupun beasiswa bank-bank. Tapi sebenarnya lebih baiklah kita melangkah keluar untuk mendapat beasiswa yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat global di seluruh dunia. Semoga kita dapat melangkah dan kita lebih advance dalam meneruskan kerjaya kita ke peringkat internasional. Jadi setakat itu dulu mukadimah saya. Sekian, terima kasih. Okey cikgu, alhamdulillah panjang lebar cikgu punya cerita pasal Repsol. Memang buat search habis dah cikgu. Okey. So itu daripada kata-kata daripada tuan pengetua kita. Okey, boleh tak kita nak tahu Cikgu Azwan pernah dengar tak pasal pusat asas sistem ni? Saya asas sistem ni saya pernah baca je macam saya yang daripada SPM untuk nama pengajian kan. Tapi in detail asas sistem MMP ni saya tak ada maklumat. Tak ada maklumat lagi ya. Okey, so betul lah kita pun pergi approach sekolah dengan yang betul lah. Okey. Jadinya sebelum kita pergi ke slot yang seterusnya nanti, apa itu asas sistem, kita berkenalan dulu dengan panel kita. Okey, kita ada saudari Soleha. So Soleha merupakan kohort pertama, okey, di mana asas sistem ni diwujudkan pada tahun 2018. Soleha habis SPM 2017, so 2018 asas sistem ni diwujudkan. So Soleha ni pelajar sulung. So apa yang meyakinkan Soleha untuk masuk ke program ini sedangkan program ini baru ditubuhkan? Okey, terima kasih moderator. Sebenarnya saya diperkenalkan dengan asas sistem semasa sedang mengisi UPU. Okay. Memang awal-awal tu aim nak masuk asasi lah sebab sedia maklum kelebihannya kita senang diserap masuk ke dalam program ijazah di universiti tersebut lah. Jadi semasa tengah pilih tu, dalam senarai asasi tu saya ternampak asas sistem. Iaitu pada ketika itu saya sangat asing lah sebenarnya, macam rare lah kan perkataan tu bagi saya sebab tak pernah dengar. Waktu itu pun STEM belum lagi diwawarkan. Jadi saya Google dan jumpa Facebook asas sistem yang mana ketika itu followers pun 100 lebih macam tu je. Kemudian ada satu post yang dibuat iaitu satu flyers asasi yang membuatkan saya tertarik. Tulis besar situ, dekat situ asas sistem ni merupakan asas sistem pertama di Malaysia. Dan juga subjek-subjek yang ditawarkan sangat menarik sepanjang semester 3. Termasuk sains core, engineering, sains bumi dan angkasa, Qurani, komputer, menjadikan magnet untuk saya untuk memilih asas sistem sebagai pilihan yang pertama di UPU. Dan alhamdulillah saya dapat asas sistem sebagai pilihan saya lah. Alright. Alhamdulillah. So dekat sini walaupun asas itu baru ditubuhkan tapi disebabkan subjek-subjek yang menarik itulah yang membuatkan Soleha memilih. Okey, untuk pengetahuan adik-adik dekat sana ya, apa beza asasi dekat universiti dengan matrikulasi? So matrikulasi ni contohlah nanti lepas habis SPM, tahun ni kan kita ambil SPM, so habis SPM adik-adik akan mohon. So kalau adik-adik mohon matrikulasi, adik-adik lepas habis SPM akan mohon UPU kan? Kita mohon UPU. So mohon UPU, kalau mohon matrikulasi, lepas habis matrikulasi mohon lagi sekali UPU untuk nak masuk ke ijazah mana. Okey, tapi kalau sekiranya adik-adik masuk ke mana-mana asasi universiti, dia dipanggil sebagai sistem tertutup. So sistem tertutup tu bermakna kalau adik-adik terus masuk dekat mana-mana asasi, contoh di asasi pusat asas sistem UMT, adik-adik tak perlu lagi isi UPU online untuk habis asasi terus masuk degree. Terus masuk ijazah mana yang adik-adik nak. Tak perlu lagi isi UPU dan bersaing lagi dengan kawan-kawan yang lain. Itu kelebihan dia lah. Orang kata sebelah kaki tu dah duduk dekat universiti lah. Itu ayat dia lah kan. Okay. Saya pun this is dah bersama dengan orang-orang utara ni kan. So kebanyakan orang bila dengar sahaja Universiti Pantai Timur ni, dia risau. Dia risau nak main, mak dia pun takut boleh ke jauh kan. Okey, sekali nak balik Parit Bunta tu saya rasa ambil masa dalam 7 ke 8 jam. Sebab saya sendiri pun orang Parit Bunta. Saya duduk kat Taman Wawasan. So bila saya tengok, oh Soleha ni orang Parit Bunta, sekolah SMK Bukit Panglima Bukit Gantang. So saya cakap kat dia, jom kita buat sesi dengan sekolah
Soleha. Jadinya Soleha, apa yang buatkan Soleha tak rasa gementar, tak rasa risau untuk pilih Universiti Pantai Timur ni? Saya sedia maklum yang UMT ni merupakan universiti yang memfokuskan kepada ilmu kelautan. Dan universiti ni dikelilingi oleh pantai. Walaupun perjalanan ke sana tu masa yang sangat lama, letih, penat kan. Tetapi perjalanan yang berbaloi tu berbaloi lah sebab dapat dinikmati pantai yang indah, lokasi yang strategik kan. Sebab dekat dengan pantai. Dan nak rasa sendiri pengalaman belajar universiti dekat dengan pantai. Sebab dekat Melbourne kan ada pantai. Betul. Kalau tengok dekat video yang awal-awal tadi tu, kita ada laut kita sendiri, kita ada pantai kita sendiri, Pantai Bidong. So sangat menarik sebenarnya. Walaupun saya sendiri pun orang Pak Untak, nak balik Pak Untak tu memang makan masa 7 ke 8 jam, tapi cukup menarik je kat sini. Pasal makanan tu insya-Allah boleh telan, jangan risau. Mak-mak ayah yang mana yang takut anak-anak pergi ke Pantai Timur tu insya-Allah boleh survive. Seterusnya Soleha, saya nak cakap pasal ialah apa mesti persepsi pelajar-pelajar, persepsi adik-adik. Saya ni daripada sekolah harian biasa, SMK biasa. Sekolah harian biasa. Saya sendiri pun daripada SMK Pekanbaru. So saya pun mesti adik-adik akan rasa macam mampu ke adik-adik nak bersaing dengan pelajar-pelajar daripada sekolah yang hebat-hebat. Kalau masuk daripada asasi ni, akan ada pelbagai sekolah, daripada sekolah-sekolah SBP, MRSM, ada macam-macam. So macam mana Soleha deal benda tu, perasaan tu? So apa pandangan Soleha? Secara sebenarnya sangat mencabarlah sebenarnya. Sebab Nirma sebagai seorang pelajar sekolah harian yang mana tak pernah biasa berjauhan dengan ibu bapa, sebab kena merantau negeri untuk belajar, satu cabaran ialah untuk beradaptasi lah di universiti. Tapi saya betul lah sebab sebenarnya dikelilingi oleh kawan-kawan yang sentiasa membantu. Walaupun datang dari pelbagai latar belakang, ada yang datang dari asrama penuh, MRSM, SBP ataupun sekolah kluster. Walaupun kadang-kadang rasa janggal sebab saya seorang saja wakil SMK Parlimen Gantang, sebab yang lain semua pergi asasi lain, tak ada buat kawan, tak ada kenalan rapat. Jadi sebenarnya satu pengalaman lah untuk yang tidak dapat dilupakan sebab mengajar saya untuk jadi berdikari. Baru di negeri lain, jauh pada ibu bapa, 7 hingga 8 jam perjalanan ke sana. So apa yang Soleha boleh sampaikan dekat sini, berdikarilah kan, berdikari. So boleh, tak ada masalah. Jangan rasa rendah diri tau. Dulu saya pun ada perasaan tu. Bila saya masuk matrikulasi, saya rasa macam saya ni sekolah SMK biasa saja, mampu ke untuk nak bersaing dengan sekolah-sekolah yang hebat, kawan-kawan yang hebat. Orang kata matrik ni susah. Sebenarnya tidak. Semuanya bergantung pada diri anda, bergantung pada usaha anda. Kalau anda usaha, insya-Allah Allah tu pasti akan bantu. So apa yang kita bercakap kat sini pula, janganlah rasa takut lah kan. Kena mingle around, orang putih kata mingle around, kena berkawan lah dengan orang sekeliling. Kita tak bolehlah hidup secara sendiri-sendiri. Pastilah susah kan, sebab di peringkat universiti kita ada banyak assignment di mana awak kena buat bekerja dengan kawan-kawan. Cikgu, boleh saya tahu tak berapa ramai pelajar yang daripada aliran sains dengan bukan sains dekat sekolah SMK Parlimen Bukit Gantang? Sains untuk Form 5 ada 45 pelajar dekat 5 yang daripada aliran sains ada 39 orang. 39? Ya. Yang itu apa, sastra cikgu ke apa? Yang mana? Aliran bukan sains. Yang aliran bukan sains ni ada akaun, ada kelas BT, yang ambil sains dengan yakti. Ada pelajar yang manfaat, ada kayu. Okey. Ada campur-campur lah. Faham. So maksudnya kat sini, apa yang Pusat Asasi ingin sampaikan kepada semua kat sana, bahawa janganlah rasa macam nampak Pusat Asasi STEM ni STEM kan. So sains, teknologi, engineering, matematik. Dah rasa macam ni mesti budak-budak sains je. Sebenarnya tak. Kami menawarkan kepada adik-adik yang bukan aliran sains untuk ambil ataupun sambung pengajian ke Pusat Asasi STEM. Dia punya unik dia kat situ. Bukan kata aliran sains dia boleh masuk, tapi sastra, akaun,
tiba-tiba kan dulu kita ambil sastra akaun, rupa-rupanya tak masuk dalam jiwa. Aku nak jadi engineer, tapi sebenarnya dah pergi ambil sastra, dah pergi ambil akaun. So tak ada masalah. Pusat Asas Sistem ada menawarkan kursus tu. Nanti saya akan cerita selebihnya apa syarat-syarat yang perlu anda capai. Alright, so untuk seterusnya ni kita cerita pula pasal pencapaian saudari Soleha. Kita mula dengan SPM. Okey, ni nak bercakap dengan adik-adik SPM kan. So Soleha, berapa SPM Soleha yang lepas? Ya, Alhamdulillah, hasil dorongan ibu bapa dan juga guru-guru, saya berjaya memperoleh keputusan SPM 8A1B. 8A1B. 1B tu ADMAT. 1B tu ADMAT. ADMAT. Sangkut ADMAT. Okey, cikgu sempat tak cikgu awak sempat dengan pengetua baru ya? Awak tak sempat dengan pengetua baru? Tak sempat dengan Tak pengetua baru. sempat. Okey, ya. Okey, kat sini ada ke cikgu-cikgu Soleha? Macam mana? Saya datang pada bulan 3. Oh, cikgu pun barulah kat sini. Sebelum tu saya pengetua SMK Seri Perak. Oh, pengetua SMK Perak, jirannya sebelah sebelah tu cikgu. Okey. So Soleha dia dah mencapai 8A, 8A1B. B-nya adalah subjek ADMAT. So saya pastilah subjek yang kritikal bagi Soleha pastilah ADMAT kan Soleha? Betul. So boleh tak Soleha share macam mana Soleha skor 8A tu Soleha semasa SPM? Macam mana Soleha buat? Bagi saya, cara yang paling mustahak untuk skor SPM ni ialah hargai masa. Oh, hargai masa. Saya seorang yang strict dan saya sendiri ada jadual belajar sendiri. Okay. Yang mana saya selalu catatkan apa yang saya perlu buat untuk setiap hari. Kalau saya tak capai goal, saya rasa resah. Contohnya hari ni saya aim nak siapkan latihan 2B, chapter 1 matematik contoh. Saya akan pastikan juga saya akan habiskan juga masa tu untuk latihan 2B tu walaupun homework banyak, tuition lagi. Lepas tu cikgu bagi bebanan kerja. Tapi untuk hari tu juga saya akan pastikan saya buat satu muka surat at least. Impact dia sangat besar, sebab orang kata the power of ADN saya buat daripada perempuan lagi. Sebenarnya power of habit tu sendiri membentuk diri saya sehingga sekarang ni. Sehingga kan saya dah kurang tengok TV, kurang guna masa untuk media sosial sebab dah menganggap aktiviti tu membuang masa. Waktu tu diperuntukkan untuk menggunakan aktiviti. Dan juga kesilapan pelajar yang selalu buat ialah mereka fikir kepada tamat SPM, usaha mereka terhenti di situ. Tidak sama sekali. Belajar ialah usaha yang berterusan. Kuncinya ialah latih diri adik-adik untuk gunakan masa sebaik mungkin untuk perbaiki diri sendiri. Supaya masa yang tidak terbuang begitu saja kerana setiap minit yang awak bazirkan ibarat awak bazirkan peluang yang ada. Itulah saya punya tips tu. Okey. So apa yang Soleha nak sampaikan kat sini, time management lah kan. Masa tu sangat penting. Masa tu sangat penting. Ya, sekali dah pergi dia tak main balik kan. Ya, betul. So adik-adik ikutlah cara apa yang adik-adik selesa. Tapi seperti akak Soleha lah kan, akak Soleha sampaikan kat sini, janganlah kita buang masa dan kena manage, kena susun jadual betul-betul. Betul lah tu apa yang Soleha cakap. Saya sendiri pun ada jadual saya. Kalau tidak memanglah tak boleh capai apa yang kita nak. Right. So apakah pengalaman Soleha belajar di sekolah harian biasa dengan asasi? Apa beza? Ada beza ke tak? Sangat berbeza sebenarnya. Dua pengalaman yang sangat berlainan. Kalau sewaktu di sekolah dulu selalu disuapkan, cikgu selalu bantu. Kalau di universiti kami perlu berdikari sendiri, tidak 100% dibantu oleh guru. Betul. Ya. Banyak aktiviti yang kami belajar, pelajar asasi perlu kendalikan. Contohnya program mentor-mentee, di mana kami pelajar asasi dibawa keluar dari universiti pergi ke sekolah-sekolah angkat asasi di sekitar Terengganu dengan tujuan untuk mendedahkan ilmu STEM kepada pelajar sekolah menengah. Program ini 100% dikendalikan oleh pelajar asasi tanpa bantuan pensyarah. Kami melakukan aktiviti hands-on bersama pelajar, ibarat kami menjadi guru muda kepada pelajar bagi menghidupkan semangat pelajar dalam bidang STEM dengan aktiviti yang meronokkan. Jadi saya nampaklah perbezaannya yang mana kat sekolah dulu cikgu suatkan, dekat STEM, sistem kami sendiri yang handle, berdikari sendiri. Betul.
Itu betul lah. Seperti apa ya, macam saya zaman saya belajar pun, kita mendengar cikgu, environment yang sama tapi mungkin cara pemahaman kita tu berbeza. So dalam kelas kita tak mungkin dapat 100% apa yang guru sampaikan kepada kita. So di selebihnya tu adalah usaha daripada diri sendiri. Sebab itulah dekat universiti pun banyak yang kena independen. Alright, so boleh kita beralih, dah habis cerita pasal SPM, kita beralih kepada kejayaan yang paling besar dalam hidup Saleha. So dalam banyak kejayaan yang dicapai oleh saudari Saleha, ada satu kejayaan yang sangat membanggakan, di mana Saleha adalah di antara 4 orang yang ditawarkan beasiswa Repsol serta dijamin kerja, dijamin pekerjaan. Di mana pada zaman sekarang ramai yang berjaya tapi ramai juga yang menganggur. Betul? Tapi tidak seperti rezeki yang diberi kepada Saleha. Jadinya kat sini, saya sendiri pun rasa bangga, orang Parit Buntak sendiri daripada sekolah harian biasa mampu untuk dapat Repsol. Repsol ni baca cikgu cakap lah, ingatkan motor je kan. Selalu kat motor je nampak perkataan Repsol tu. Sebenarnya apa tu Repsol, Saleha? Okey, terlebih dahulu Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah SWT kerana diberikan rezeki. Satu anugerah yang besar sebenarnya hingga daripadanya. Juga datangnya daripada sebagian segi paling salah dan juga satu sistem jadikan diri saya yang sekarang ni. Terima kasih banyak. Baik, sebenarnya beasiswa Repsol ni adalah satu syarikat, Repsol sendiri adalah satu syarikat minyak dan gas. Dan beasiswa ini ditawarkan oleh pihak Repsol sepanjang pengajian saya. Maksudnya setiap sem saya akan dapatlah duit yang ditawarkan. Dan juga diberi tawaran kerja selama 2 tahun. Ada kontrak dah. Okey, so maksudnya Saleha di peringkat ijazah sekarang diberi elang beasiswa sepanjang pengajian di ijazah. Lepas habis, so akan ada 2 tahun kontrak dengan Repsol. Dan kemungkinan kalau bagus selalunya dia akan serap lah kan. Itu bergantung, betul? Alright, so boleh ke Saleha share sedikit macam mana cara Saleha mohon? Macam mana cara Saleha mohon? Baiklah. Beasiswa ini hanya boleh dimohon untuk beberapa kos tertentu sahaja. Iaitu macam kos saya Sarjana Muda Biodiversity. Yang mana kos ini berada di bawah Fakulti Sains Persekitaran Marine. Sekejap, Saleha bercakap pasal kos ni, memang Saleha memang aim daripada habis SPM dan memang aim nak masuk kos Biodiversity ke? Sebenarnya tak. Okey. Saya mula nak masuk Biodiversity sebab minat dengan haiwan sejak masa asal sistem lah. Okey. Pupuk minat. Okey, so jadi di bawah jadi hanya kos tertentu saja yang boleh memohon lah kan. Jadi terdapatnya 3 peringkat saya memohon tu, di mana setiap peringkat calon-calon ni akan ditapis sebelum pergi peringkat seterusnya. Jadi peringkat yang pertama, kami diminta untuk hantar resume, cover letter, keputusan asasi dan juga SPM dan juga sijil akademik dan juga kurikulum. Seterusnya untuk peringkat yang kedua, kami ditutup secara fully in English, bercakap secara formal dengan pendemuka. Dia akan call lah maksudnya. Oh, tu interview call dah maksud awak? Interview call, maksudnya random. Bila-bila masa saja boleh call. Tengah tidur ke, tengah baring ke, tengah belajar ke, tengah kelas ke. Kesian jugalah kawan-kawan saya yang ada kelas, diorang tak angkat Repsol call. Dan diorang tak lepas lah untuk peringkat yang kedua ni. Itulah pada menyedihkan sebenarnya. Alhamdulillah lah saya sempat angkat sewaktu nak tidur. Baru nak tidur tu dia call. Malam-malam dia call, I see, okey. Petang-petang macam tu nak rehat kan. Apa yang dia tanya sebenarnya waktu dia call tu, apa yang dia tanya dengan Saleha? Dia tanya, Assalamualaikum, ini Nur Saleha binti Osman ke? Lepas dia tanya, kemudian dia terus cakap bahasa Inggeris. Macam tanya macam ceritakan tentang diri sendiri, introduce yourself, lepas tu ceritakan tentang family, lepas tu apakah kejayaan anda, mungkin apakah anda punya aim nanti bila besar jadi apa. Dia tanya jugalah kalau masa tu saya berminat jadi pensyarah, kemudian dia tanyalah kalau awak dapat kerja dengan Repsol nanti awak sambung tak jadi pensyarah. Soalan tu tricky sebenarnya, kita kena jawab saya takkan sambung sebab kita kena always cakap yes untuk dapat pensyarah. Itu tips dia, jangan cakap no. Jangan cakap no sebab waktu interview pun dia ada tanya soalan tu juga. Kalau saya dapat beasiswa ni, Saleha sambung tak Repsol?
sambung tak? Ke pergi ke master? Saya cakap saya akan sambung Rexall lah. Sebab itu dia punya tricky question dia. Kalau tak dapat lah nanti. Okey, untuk peringkat terakhir, saya perlu hadirkan diri di FSSM sendiri, di mana individual interview dan juga grouping interview direkan. Agak tough lah level ni. Sebab itu ada 8 calon termasuk saya. Untuk individual interview, saya ditemui juga oleh 3 orang panel dari Rexall. Dan pada petang, grouping interview dijalankan lah, di mana kami dibagikan kepada 2 kumpulan. Kami setiap seorang dilantik dengan jawatan yang diberikan, iaitu ketua manager, penolong manager, pegawai kewangan and safety executive. Saya dilantik sebagai ketua manager. Ketua manager. Susah dia lah sebab kami yang kena lakukan watak kami. Ibarat kami ni ialah staf-staf syarikat yang merancang untuk mempromosikan oil and gas station. Nak buka satu oil and gas station di kawasan pendalaman. Macam mana nak promote? Itu task yang diberilah kan? Task yang diberi, mereka bagi pilihan nak buat banner, nak buat poster ke, and diorang bagi satu bajet yang mana kita orang kena susun bajet tu untuk promosikan oil and gas, untuk pastikan bajet tak lepas daripada bajet lah yang diorang tawarkan. Dan sepanjang 40 minit yang kami bincang tu, gerak kerja dan juga tingkah laku kami diperhatikan lah. Dan selesai 40 minit tu, kami perlu bentangkan idea kami kepada 3 orang panel tadi. I see. Okey, Soleha, dari mana Soleha dapat segala-gala skill tu? Maksud saya, macam you cakap tadi, nak manage lah, nak semua benda, nak promosi. How do you get semua skill tu? Sebenarnya daripada pemerhatian yang kita buat sepanjang, kita kan dah biasa pergi ke station, oil and gas station. Baik mentah ni selalu tengok lah. Kalau contoh dekat Terengganu ada satu oil and gas station ni, dia baru buka tapi dia buka subway kat situ. Maksudnya kedai restoran. Dapat ilham kat situ lah, mungkin promosi satu stesen gas tu buka restoran ataupun pakai Insta famous ke, artis-artis ke untuk promosi. Dan kemudian kami sebenarnya untuk task yang grouping ni, dia test kita punya team player. Kita ni jenis yang macam bagi cadangan ke, kita ni jenis pasif ke, aktif ke. Jadi dia orang test dari segi situ lah sebenarnya. Kalau cakap pasal team player semua kan, saya yakin dan percaya skill-skill daripada untuk nak pergi ke interview ni pasti perlukan skill-skill daripada luar kelas. Maksudnya bukan ilmu yang di dalam kelas sahaja yang dinilai. Ilmu-ilmu yang di luar kelas pasti dinilai. Jadi sebagai seorang pelajar, janganlah sekadar hanya skor dalam kelas. Itu tak menjaminkan juga tahu sebenarnya. Zaman sekarang semua berjaya. Macam mana nak beza berjaya anda dengan berjaya orang lain? So kenalah ada something yang added value dalam diri sendiri. Seperti Soleha kata, kena aware lah dengan keadaan sekeliling. So kena tahu, kena ambil tahu. Bukan kena, perlu ambil tahu. Okey, proses pemilihan adalah macam yang seperti yang Soleha dah sampaikan sebentar tadi. Boleh tak kalau tak keberatan untuk Soleha bagi tahu sebenarnya berapa yang ditawarkan kepada Soleha setiap semester? Berapa ringgit duit poket dia bagi? Sebenarnya keseluruhan untuk satu sem 5,400. Masya Allah, satu sem 5,000. Satu sem ada berapa bulan Soleha? Satu sem ada 6 bulan. 6 bulan. So lebih kurang. Tapi 6 bulan tu campur dengan cuti semester dah kan. Cuti semester yang dah makan kat rumah. Tu tolaklah tolak ke tepi. So maksudnya duit tu 5,000 tu hanya betul-betul untuk makan Soleha ke macam mana? Termasuk allowance, laptop, printer, yuran pengajian. Adakah itu termasuk dalam 5,000? Ya. Okey, termasuklah kan. So tak adalah setiap semester nak kena beli laptop. Sekali kita dah beli satu set dah cukup. So ada banyak lagi. Sebenarnya boleh buat simpanan. Okey, kalau lebih bijak lebih kena simpan lah. Kalau GPA, macam saya pernah dapat GPA, saya hanya dapat 3,000 sahaja. Satu semester dapat 3,000. Tu pun dah cukup besar dah tu. Ni kan pula 5,000. Memang banyak lah tu. Okey, boleh beli emas. Selepas simpan. Okey. Apakah tips tadi, tips yang seterusnya ni kita rumuskan tips untuk mendapat beasiswa. Macam mana Soleha nak ajar adik-adik ni? Macam mana sebenarnya? Saya pun tak arif sangat, tapi yang paling penting lah yang saya perhatikan, jaga result daripada SPM.
Sebab kebanyakan beasiswa dia akan tengok result SPM. Betul. Setiap beasiswa dia akan letak syarat minimum untuk mereka yang nak memohon. Ada beasiswa selepas SPM boleh dimohon berdasarkan syarat yang mereka letakkan. Ada beasiswa yang letakkan minimum 4A+. Ada yang letakkan subjek-subjek tertentu yang perlu dapat A+. Contohnya AdMed. Itulah yang paling sedih sebab lepas SPM tak dapat nak memohon sebab sangkut AdMed. Tapi tak apalah. Tapi adik jangan risau, sebenarnya adik-adik boleh mohon sebab tu sarjana muda. Dan juga result SPM pun dia orang tengok juga time sarjana muda tu. Kena pakai juga result tu. Betul. Jadi dari sekarang bulan 2 kan cikgu SPM? Ya, 22 bulan 2. 22 bulan 2. Ada banyak masa lagi ni, 2 bulan lagi kita ada. Ya, masuk sekolah 20 bulan 1. Masuk sekolah 20 bulan 1, SPM 22 bulan 2. Kemudian. Pelajar-pelajar ni dah sempat trial ke cikgu? Sempat trial. Kita sempat trial. Sekarang ni kita dah memperoleh 3 orang yang dapat straight A. Alhamdulillah. Dan 8 orang yang near miss cemerlang. Okey. Sekolah agak baik pada tahun ni dan kami jangkakan ada keputusan yang agak baiklah pada tahun insyaAllah. Yalah, dengan keadaan sekarang yang mana pandemik COVID ni, adik-adik memang kena betul-betul independen lah. Memang kena independen. Harapan kami ialah semua pelajar Panglima ni supaya tidak rasa tertekan lah masa COVID-19. Harap motivasi dia orang tu tetap tinggi lah. Betul. Cikgu, ada tak sekolah-sekolah cikgu yang mengalami masalah internet? Maksud saya macam belajar, adakah sekolah Panglima melakukan kelas secara online lagi? Masih lagi. So kalau ada pelajar yang masalah internet? Oh, banyak masalah dia. Pelajar-pelajar yang dua bandar kan, kebanyakan itu di macam titik Serong, dalam kawasan agak sedikit dalam lah, masih masalah internet lah. Tapi mereka kebanyakannya masih menggunakan handphone sebagai satu cara untuk mengatasi masalah sekolah. Tapi kita gunakan pelbagai cara lah apabila kalau ramai pelajar tidak dapat menggunakan internet, kita gunakan modul. Pelajar-pelajar datang ke sekolah ambil modul tersebut dan buatlah latihan tersebut dari semasa ke semasa. Ya, Alhamdulillah. Moga usaha yang diberikan oleh cikgu-cikgu dan adik-adik itu diberkati insya-Allah. Sebab bagi saya sendiri pun berdasarkan pada pengamatan saya, feedback daripada pelajar-pelajar sangat baguslah. Alhamdulillah. Berarti diorang tetap tinggi lah insya-Allah. So saya pun ada juga pelajar yang duduk dekat Kuala Kurau. Kuala Kurau. Dia setiap kali kelas dia kena pergi ke CC, dia kena pergi cyber cafe. Di mana setiap kali setiap kelas tu sejam lah RM1 dah, sejam dah RM1 nak kena bayar kan. So maksudnya memang ambil itu pun dah salah satu masalah jugalah bagi seorang pelajar kan. Betul. Right, saya harap sangat adik-adik tidaklah berputus asa. Right, sebelum kita nak pergi ke penutup kita dah ni, kita dah 10 suku. Saya ingin ceritakan sedikit dulu apakah itu asas sistem dan apakah syarat-syarat. Jadi kita tonton dulu video apa itu asas sistem. Tak ada suara ya, cikgu.
Okey. Tak apa. Kalau macam tu. Okay. Alright. So, apa yang saya nak terangkan di sini, bahawa macam tadi di awal-awal tadi saya ada menyatakan bahawa pelajar yang ingin memohon masuk sambung pengajian ke Pusat Asas Sistem ni bukanlah semata-mata hanya pelajar aliran sains. Pelajar bukan aliran sains juga mampu untuk memohon. Di manakah saya? Okey, mampu untuk mohon. Mampu untuk mohon. Dengan syarat, awak boleh tengok kat situ, kat belah kanan saya ada untuk aliran sains. Betul, aliran sains, dan sebelah kiri saya adalah syarat bagi aliran bukan sains. So, kalau untuk aliran sains, kita cerita pasal sains dulu. Kalau untuk aliran sains, subjek-subjek itu adalah C+. 5 subjek tu wajib untuk mendapat C+. Apa dia? Kimia, bio, fizik, matematik tambahan. Okay, bagi subjek-subjek lain tu awak boleh tengok kat situ apakah dia punya minimum kelayakan kat situ. So, tidaklah begitu susah sebenarnya. C+ dah boleh mohon. Right? Bagi untuk syarat-syarat permohonan bagi kelayakan bukan aliran sains, ini wajib ya. Aliran bukan sains wajib, pelajar wajib mengambil matematik tambahan. Matematik tambahan. Kalau tak ambil matematik tambahan tu tak dapatlah masuk. So maksudnya mungkin pelajar adik-adik daripada akaun boleh masuk. Matematik tambahan ada ambil kan? Adik-adik daripada jurusan akaun. Sastra ada ambil ke matematik tambahan? Tak ada tuan, tak ada. Tak ada. Tapi kalau akaun ada kan? Akaun ada. Nah, so pelajar daripada akaun mungkin boleh ambil. Tuan. Mungkin boleh ambil. Botek, BT ada. Kategori STEM C1, kategori STEM C2. Oh, okey. Kita ada 5 kelas yang kategori STEM di Panglima. Kelas yang 4 RTA, 4 RKS dan 4 TLP itu adalah kategori STEM A lah. Okey. Kita ada 5 kelas ya. Apa tu STEM A tu, Ibu? STEM A ni macam kata STEM A tu kategori dia adalah sains tulen, pure science. Oh, sains tulen pure science. Kimia, Admaths. Lepas tu yang itu macam kata account tu dia jadi macam STEM C1, STEM C2, macam tu lah. Wow, okey, macam-macam package zaman saya dulu tak ada. Dia ada kategori dia. Tapi yang paling tinggi sekali adalah STEM A lah. Yang fizik dan biomatematik tambahan. Yalah macam MACD lah, macam-macam combo ada. Saya zaman saya dulu tak ada pilihan, ambil je. So sekarang ni jadinya kalau untuk adik-adik yang bukan sains tadi, kita ada apa tadi, matematik tambahan wajib C+, dan subjek sains wajib A. Subjek sains wajib A. Sebabnya dalam tu dah ada sedikit elemen kimia, fizik, bio. So wajib A untuk sains dengan Admaths C+. Okey, tu barulah boleh mencapai kelayakan untuk adik-adik memohon untuk masuk Pusat Asas Sistem. Okey, Pusat Asas Sistem ni pula adalah setahun. Setahun je pengajian. Sama je macam matrikulasi setahun. So, hanya setahun. Ada 3 semester. Dia punya struktur pengajian, dia punya subjek adalah sama. So, ada belajar lagi kimia, bio, fizik. Tapi lebih mendalam. Okey, apa yang wow dekat sini, wow factor. Saleha ada ambil kelas hafazan, Saleha? Ya, betul. Betul. Dekat sini, setiap pagi pukul 8 sampai 9 adalah kelas hafazan Al-Quran. Sebelum kita mula kelas-kelas yang lain,
sebelum kita mula-mula kelas kimia, bio, fizik, pukul 8-9 tu adalah kelas membaca Al-Quran hafazan. So dekat sini tak adalah kita hanya memberi ilmu yang hanya sekadar di duniawi. Kita ada juga yang bawa ke akhirat kelak. So adalah something. Right, so pukul 8 sampai 9 tu ada kelas Al-Quranik. Dan kalau rasa masih gusar lagi, masih takut lagi kan, okey, boleh ke dengan pusat asas sistem ni, boleh ke berjaya? Sebenarnya ramai dah alumni-alumni daripada pusat asas sistem ni dah pergi ke merata tempat, dah berjaya. Maksudnya dapat beasiswa yang macam-macam, dapat ijazah yang program yang mereka memang minat. Dan yang paling best adalah masuk ke pertandingan. So banyak skill-skill yang dalam pusat asas ni akan bantu adik-adik untuk pergi capai skill-skill macam Soleha kata tadi. Soleha dia banyak pergi ke sukan, dia tak ada pergi ke inovasi. Okey, mungkin minat dia ke arah situ. Tak ada masalah, asalkan kena ada something added value dalam diri. Alright? Jadinya saya rasa sampai dah ke penghujung. Sebelum kita berakhir ni, boleh kita mendengar apakah nasihat dan harapan daripada saudari Soleha kepada sekolah, kepada adik-adik? Baik, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada asas sistem atas peluang yang diberikan kepada saya untuk share saya punya experience, dan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada SMK Panglima Bukit Kantang, termasuk Ketua Encik Abdul Rauf bin Ramli dan juga Cikgu Azwan, guru kaunseling saya, adik-adik yang sudi hadir sepanjang 1 jam sesi perkongsian hari ini. Sanggup dengar. Ya, sudah tentu harapan saya harap sesi perkongsian ini memberikan manfaat kepada adik-adik semua supaya adik-adik dari sekarang merancang nak ke mana adik-adik nanti nak pergi selepas SPM. Dan juga yang turut hadir hari ini, mohon ada yang sudi memohon asas sistem sebagai pilihan yang pertama di UPU. Betul. Masuk ke asas sistem sendiri dan rasa sendiri pengalaman belajar dan explore your own potential here. Terima kasih. Okey, terima kasih saudari Soleha daripada awal tadi berceloteh kan dah sejam. So terima kasih atas masa yang Soleha luangkan. Sebab Soleha pun sekarang tengah kelas, so kita minta Soleha bagi 1 jam untuk kita berkongsi dengan sekolah Soleha. Jadi saya juga berharap agar habisnya talian Google Meet ni janganlah habis di sini. Mungkin Cikgu Azwan kita boleh buat apa-apa program yang boleh bawa pelajar datang ke sini untuk lihat sebenarnya nanti cikgu kan alumni juga cikgu alumni daripada KUSTEM. KUSTEM UMT. So ramai rupanya yang belajar kat Terengganu ni. Cikgu sendiri pun dah pernah duduk tinggal di Terengganu sebenarnya. Okey, jadinya boleh kita dengar juga kata-kata mutiara pula daripada Tuan Pengetua untuk adik Soleha dan juga pelajar-pelajar cikgu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah pada moderator ataupun pensyarah Puan Nurul Syahidah, dan juga tahniahlah kepada Cik Nur Salihah sebagai anggota peneraju ataupun orang yang mencipta sejarah daripada SMK Panglima Bukit Kantang yang memperoleh beasiswa Repsol di alumni asas sistem. Semoga dengan Soleha menjadi peneraju ataupun pencipta sejarah, ianya akan diikuti oleh semua pelajar-pelajar yang berada di Panglima dan memilih UMT adalah pilihan yang pertama sebagai meneruskan pengajian. Sebab kita dah ada dah kan, kita ada dah seorang pelajar yang sangat hebat yang berada di sana, dan semoga pelajar-pelajar juga akan mengikutilah apa yang telah dicapai oleh ialah Cik Nur Salihah. Jadi bagi cikgu harap Nur Salihah akan berjaya dalam pelajaran, akan mencapai cita-cita yang cikgu Cik Nur Salihah inginkan, dan nanti akan, mana tahu satu masa nanti kami akan menjemput Nur Salihah datang untuk memberikan apa-apalah motivasi kepada pelajar-pelajar kalau tak boleh tahun ni, pada tahun akan datang. Jadi lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada pensyarah Puan Nurul dan Salihah, dan juga rakan tangan UMT dan semua guru lah
yang mengikuti dan juga semua pelajar yang cikgu kasih yang mengikuti semua program ni. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih cikgu. Saya pun rasa bersyukur bila saya kontak Cikgu Azwan. Cikgu Azwan kata boleh, tak ada masalah. Dia kata boss on, dia kata tak ada masalah. Saya pun happy lah. Boleh bagi tahu tarikh je bila kita boleh buat kan. At least sedikit sebanyak dapat membuka minda dan dapat mendorong semangat kepada adik-adik yang akan menduduki SPM ni ya. Harapnya lah. Okey, ada apa-apa ke yang nak ditanya daripada adik-adik dekat skrin sana? Nak tanya kepada saudari Soleha ataupun nak tanya berkenaan asas sistem? Boleh saya tanya satu soalan Puan? Boleh pada cikgu. Soleha? Pada Soleha. Okey. Ingat pada saya tadi. Pada Soleha. Soleha. Soleha, cikgu nak tahu macam mana pemantauan daripada syarikat pemberian beasiswa kepada Soleha semasa Soleha belajar di UMT ni. Mereka lihat perkembangan macam mana konsep dia mereka? Konsep alhamdulillah konsep dia baru-baru ni mereka menjalankan sesi mentor-menti. Mentor-menti maksudnya salah seorang daripada staf syarikat akan jadi mentor. Mungkin 2-3 orang. Yang tu yang bagus ni tu. Mereka akan ajar kami skill-skill yang diperlukan untuk sebelum masuk ke syarikat Repsol lah. Skill-skill mungkin bercakap, presentation, mungkin skill yang diperlukan contohnya mungkin perlu belajar Excel, perlu improvekan lagi skill-skill yang perlu sebelum masuk ke syarikat. Itulah sesi pemantauan yang mereka lakukan. Dan juga hari tu ada sesi perkongsian yang dibuat untuk mengasah kami punya minda untuk critical thinking. Think critically maksudnya supaya kami sentiasa majukan diri sendiri lah. Itulah antara pemantauan yang kita lakukan. Boleh saya tahu tahap-tahap urusan akademik selalu kena hantar kepada syarikat Repsol? Ya. Selepas tamat setiap semester kami perlu hantar kami punya result supaya mereka nak pastikan supaya result yang kami dapat ni menyepasi syarat supaya diteruskan lah. Syarat yang mereka letakkan 3.50. Jadi setiap semester kita dapat 3.5 CGPA lah. Supaya bisa diteruskan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Okey, alhamdulillah. So kalau sekiranya tiada lagi soalan, apa yang saya harap kat sini juga cikgu nak tanya. Okey, sila cikgu. Saya bukan nak tanya. Saya nak minta sikit buah fikiran daripada Soleha. Antara masalah yang saya hadapi saban tahun dengan pelajar-pelajar, satu faktor yang kadang-kadang susah untuk saya bantu pelajar-pelajar nak sambung belajar, dia jadi macam ketakutan kepada pelajar-pelajar untuk minta ke universiti-universiti ataupun pusat-pusat pengajian yang jauh. Okey. Banyak dia orang yang dia orang minat dengan certain program, tapi bila saya recommendkan bila ada certain universiti dia kata tak nak, yang ni jauh, yang ni kat Johor, yang ni kat Terengganu, yang jauh sangat. Seolah-olah macam dalam pikiran dia orang nak keluar sekolah ni pun masih kena dekat dengan family, dekat dengan suasana Paribunta, kena nak balik. Jadi apa nasihat Soleha pada adik-adik yang takut dengan jauh? Minat tu ada, dia orang ada cita-cita dia orang, tapi kerana takut jauh, dia orang abaikan benda tu dan sanggup minta pemahaman yang tak related dengan minat dia orang, tapi kan. Okey, apa sikit pesanan Soleha kat dia orang? Baik, yang mana yang takut tu nak sambung universiti yang jauh tu, saya nasihatkan fokuskan minat anda dulu. Pentingkan minat anda berbanding takut tu. Sebab yang penting minat, nak belajar tu 4 tahun. Ya, ijazah, lepas tu sambung universiti, dekat universiti yang dekat, lepas tu masuk program-program yang tak minat. Jadi adik-adik janganlah takut. Sebenarnya bukannya ada orang nak makan kita ke apa kan. Belajar ni kita jumpa kawan-kawan ramai-ramai. Kita mingle around dengan kawan-kawan yang datang daripada berbagai negeri. Jangan takut sebenarnya. Kunci dia kena ada pemikiran yang positif lah. Jangan ada pemikiran yang negatif. Sebab nak belajar ni kenalah ada minat. Kalau takut
tak nama, bukan namanya belajar kan, betul tak? Yang penting positif lah, positif. Jangan rasa takut. Hilangkan rasa takut sebab dah masing-masing pun dah besar kan. Ada comel. Okey. Menjawab ke cikgu? Menjawab ke cikgu? Saya setuju tu. Itulah. Alright, jadinya Cik Solehah kata keluarlah daripada comfort zone. Keluar daripada comfort zone anda. Jangan rasa kita dah selamat dekat sini. Okay? Jadinya macam saya sendiri pun duduk di tempat jauh perjalanan, luas lagi you punya pengalaman. Pergilah sejauh mana pun mencari ilmu. Okay? Jadinya sebelum kita berakhir, boleh ke saya mohon untuk semua yang mendengar untuk kita buka kamera untuk kita mengambil satu gambar. Boleh? Boleh, insyaAllah. Ramai cikgu-cikgu yang masuk ni ya. Ni cikgu-cikgu saya tak kenal. Saya sekolah SMK Pekanbaru tak. Cikgu Halimatun. Saya nampak, Cikgu Halimatun. Cikgu Halimatun ajar subjek apa tu? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Right, bagus sekolah Parlimen cikgu-cikgu. Ada Madam Halina. Cikgu dah dekat sana ke? Ini cikgu English saya. Ya. Fikir petang sekarang. Oh, fikir dah sekarang. Patutlah ada tadi saya cakap siapa ni? Dulu Miss, sekarang dah Madam. Ya, betul. Apa khabar Syahidah? Khabar baik cikgu. Dulu ajar English kejap, tapi saya kan sejarah geografi ya. Tadi ada cikgu English, so saya ajar bahasa Inggeris dekat Syahidah ni. Okey, betul. Yang tak apa nak pandai-pandai lagi cikgu kan. Okey, bagus cikgu-cikgu sekolah Parlimen ni semua support. Alright, jom kita ambil gambar dulu kan. Boleh adik-adik yang lain buka kamera? Cikgu nanti jemputlah datang ke Terengganu cikgu. Boleh nak buat program apa-apa boleh dah bagi tahu. Kami. Cikgu Wan dia bersedia je nak pergi ke Pasar Payang Cikgu Wan. Gambar berikut. Okay, technical ready. Okay, 1, 2, 3. Alright, dah. Okay, alright. Itu sahaja daripada kami Pusat Asas Sistem. Berharap agar Alma Mater ni, program Alma Mater ni tidak berakhir di sini. Mungkin nanti kita akan bawa lagi pelajar-pelajar sekiranya ada pelajar-pelajar yang datang lagi ke Pusat Asasi. Saya akan maklum dengan cikgu so kita boleh berjumpa lagi insya-Allah. Okay, terima kasih. Terima kasih juga kepada kami Puan dan juga pada Solehah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye.